selamat pagi. Ada hari ke pagi ke? Okey ha? Dah. Okey. Okey. Hari ini kita akan sambung tajuk baru. Bukan tajuk barulah. Tajuk baru buku teks, muka surat 9. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisme. Jadi, dalam bab ini kita akan cuba untuk mengenal pasti faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisme. Setakat ni dalam buku teks kita ada 5 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisme. Seperti mana yang kamu lihat pada muka surat 10, kita ada 5 faktor. Yang pertama adalah kelembapan. Dan faktor yang kedua adalah cahaya. Faktor yang ketiga suhu. Keempat pH. Dan kelima faktor nutrien. Okey. Sekarang kita membincangkan tajuk kelima-lima faktor ni yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisme. Bukan manusia, bukan tumbuhan, bukan haiwan. Sekarang kita berada dalam tajuk mikroorganisme. Kita akan bincangkan, fokuskan kepada mikroorganisme. Okey. Kalau tumbuhan, macam mana dia nak hidup dalam keadaan matahari terang atau malap? Kalau tumbuhan terang. Apa jadi kalau keadaan yang malap ataupun gelap? Apa jadi dengan tumbuhan? Dia tak dapat tumbuh ataupun dia tak dapat membesar dengan sempurna. Pasal apa? Sebab dia memerlukan cahaya. Macam tu juga manusia dan juga haiwan-haiwan yang lain. Hari ini kita akan fokuskan kepada bahagian faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisme sahaja. Okey. Seperti mana yang kamu tengok, boleh tengok dalam buku teks, kita ada faktor yang pertama adalah kelembapan. Okay. Apa yang dimaksudkan dengan kelembapan? Apa itu lembab? Kalau kita nak tarifkan lembab, mesti ada apa? Mesti ada kehadiran air. Okey. Jadi, adakah air perlu dalam keadaan yang banyak ataupun dalam keadaan yang sikit? Okey. Kita tengok faktor yang mempengaruhi kehadiran mikroorganisme. Yang pertama kita akan bincangkan kelembapan. Kalau kita tengok dalam buku teks, dia kata mikroorganisme memerlukan keadaan yang lembap untuk pertumbuhan dan pembiakan. Persekitaran yang kering menyebabkan mikroorganisme kurang aktif dan mungkin mati. Pasal apa dia perlu mikroorganisme perlukan kelembapan? Pasal apa dia perlukan? Kelembapan ni penting dengan mikroorganisme dari segi yang macam mana tu? Kelembapan
Kelembapan adalah kehadiran air. Maka air memainkan peranan yang penting bagi semua mikroorganisme. Tak kira lah mikroorganisme makro ke ataupun mikroorganisme. Dari sebesar-besar organisme hidupan sampai sekecil-kecil hidupan perlukan air. Okey, semua benda hidup memerlukan air. Jadi kelembapan ni perlu. Okey, cuma suasana persekitaran sahaja kelembapan dia sebab dia mikroorganisme. Manusia kita boleh hidup dalam persekitaran yang kering asalkan kita ada ambil air masuk. Tapi mikroorganisme ni dia bukanlah boleh minum macam kita ni. Jadi dia menyerap air dari persekitaran. Jadi kalau persekitaran dia kering, tak ada air, maka dia tak dapat hidup. Manusia pasti boleh lagi selagi ada kandungan air yang mencukupi dalam badan kita. Tapi mikroorganisme dia memang bergantung sepenuhnya kepada persekitaran sebab dia adalah halus dan seni. Okey, maka dia terpaksa menyerap air secara terus dari persekitaran. Okey. Jadi, apa jadi kalau persekitaran kering? Dia kurang aktif ataupun mungkin mati. Ada sesetengah mikroorganisme dalam persekitaran yang panas dan juga kering. Apa jadi seperti bakteria, dia akan membentuk spora. Tahu tak spora? Spora adalah satu bahagian khas mikroorganisme. Dia ditukarkan daripada keadaan hidup menjadi keadaan dorman ataupun menjadi berbentuk spora. Okey, spora ni seolah-olah macam dia membentuk satu kulit di bahagian luar yang melindungi dia daripada persekitaran yang ekstrim tadi ni. Jadi, kalau bakteria membentuk spora keadaan yang kering, selepas tu tiba-tiba hujan mai ataupun keadaan menjadi basah, apa jadi dengan spora tu sekarang? Kulit di luar tu akan mula menyerap air dan bakteria akan menetas kembali seperti keadaan asal dia. Okey. Yang tu, jadi persekitaran bakteria dan juga mikroorganisme lain akan cuba mengadaptasi dengan persekitaran yang ekstrim. Yang mana kadang-kadang dia tak boleh hidup, tetapi dia terpaksa menyesuaikan diri. Yang kedua, faktor cahaya. Macam mana yang saya tanya tadi, faktor cahaya penting untuk cahaya Cahaya ni penting untuk tumbuhan. Okay? Manusia perlukan cahaya tak? Manusia boleh hidup dalam keadaan tanpa cahaya, tetapi untuk mendapatkan makanan dia perlukan cahaya sebab dia mendapatkan makanan dari tumbuhan, sebab tumbuhan adalah pengeluar. Tetapi mikroorganisme dan kebanyakan mikroorganisme tidak sukakan cahaya. Sama ada dia sukakan keadaan yang malap ataupun gelap. Apa beza malap dengan gelap? Apa itu malap? Apa itu gelap? Malap tu masih ada cahaya lagi. Intensiti cahaya yang sedikit lah, yang rendah, tapi masih ada cahaya lagi. Manakala gelap, dia gelap sama sekali, dia tak ada cahaya langsung. Dan mikroorganisme boleh sangat sukakan keadaan persekitaran yang macam ni. Faham? Okey. Apa jadi kalau dalam keadaan bercahaya? Apa jadi? Cahaya terang. Apa jadi dengan mikroorganisme? Dalam keadaan cahaya terang, apa? Dia mungkin mati. Pasal apa dia mati? Sebab cahaya dikaitkan dengan kepanasan. Dan dia adalah mikroorganisme. Dia adalah satu organisme yang sangat halus dan sangat terdedah kepada sinaran ultraviolet daripada pancaran cahaya matahari. Sinaran ultraviolet ni kalau kena kulit kita pun, kulit kita boleh mati.
ni sel-sel kulit, apatah lagi dengan mikroorganisma. Sebab itulah pasal apa kamu jemur baju di tengah panas? Apa beza kalau kamu jemur baju di tempat yang redup? Katakan musim hujan, apa jemur baju tak musim hujan? Bau apa? Bau hapak. Pasal apa bau hapak? Pasal apa banyak bakteria? Okey. Bau hapak, bau busuk tu adalah sebenarnya daripada tindakan bakteria pada keadaan yang lembab. Ingat soalan saya tadi, pasal apa kalau kita jemur baju dalam keadaan yang lembab di bawah tempat yang redup ataupun waktu hujan, di dalam rumah, maka baju kita memerlukan masa yang agak panjang untuk kering. Pasal apa lepas tu bau baju kita agak busuk? Itu adalah disebabkan oleh tindakan bakteria yang makan hasil-hasil sisa-sisa kekotoran pada baju kita dan menimbulkan bau-bau yang kurang enak. Pasal apa kalau kita jemur baju di bawah cahaya matahari, baju kita bau segar dan bau sedap kan? Pasal apa? Pasal apa tak ada bakteria? Sebab dalam keadaan bawah cahaya matahari, bakteria akan mati ataupun tidak aktif membentuk spora. Dan selepas tu di bawah cahaya matahari, sebab cahaya matahari ada sinar ultraviolet, dan juga cahaya matahari juga membekalkan haba, yang mana kita akan bincangkan lagi. Haba yang terlalu tinggi juga boleh memusnahkan mikroorganisma, satu persekitaran yang tidak sesuai bagi mikroorganisma. Bukan kita bincangkan setakat bakteria sahaja, tapi kita bincangkan dari kulat dan juga protozoa. Dan dalam kumpulan mikroorganisma ni hanya satu saja yang sukakan cahaya betul-betul. Siapa dia? Pasal apa? Alga adalah mikroorganisma yang sukakan cahaya. Apa dia? Bakteria dia tak suka cahaya. Okey? Kulat dia tak suka cahaya. Protozoa dia tak suka cahaya. Tetapi alga dia sangat sukakan cahaya. In fact, kalau keadaan yang dia tak ada cahaya, dia tak boleh hidup. Pasal apa alga sukakan cahaya? Sebab alga bukanlah sejenis saprofit ataupun parasit. Ingat ke? Saprofit dia hidup kat mana? Jenis pemakanan saprofit kat mana dia hidup? Dia hidup atas benda-benda yang telah mati. Manakala kalau parasit dia duduk atas benda hidup. Pasal apa dia terpaksa menjadi parasit ataupun saprofit? Pasal apa dia terpaksa untuk mendapatkan makanan? Tempat dia duduk tu sebagai perumah dia tu, dia gunakan untuk mendapatkan makanan. Tetapi alga bukan saprofit ataupun parasit, sebab dia tak perlukan makanan dari perumah, sama ada perumah yang hidup ataupun mati. Sebab dia boleh membuat makanan dia sendiri menggunakan proses apa? Dan kita, bagaimana yang kita maklum, proses fotosintesis adalah satu proses untuk menghasilkan makanan daripada apa? Bahan mentah apa? Kita perlukan apa untuk buat makanan? Dua benda. Yang pertama, dengan bantuan cahaya. Bahan utama, bahan mentah apa dia? Air dan juga gas. Gas apa? Gas karbon dioksida. Dan bahan-bahan mentah ni akan digabungkan bersama. Macam mana dia nak menggabungkan, nak mengikat sama dia? Menggunakan cahaya. Macam mana cahaya tu? Sekarang kalau saya ada air, saya ada gas karbon dioksida, saya cantumkan dia boleh, saya letak bawah cahaya, dia boleh jadi glukosa tak? Pasal apa tak? Pasal apa tak? Pasal apa tak boleh? Sebab
tindak balas ni berlaku di dalam sel. Dan untuk menyerap tenaga daripada cahaya, kita perlukan klorofil. Selalunya klorofil berbentuk warna apa? Hijau. Jadi dengan wujudnya klorofil akan menyerap tenaga, dan tenaga yang diserap itu akan digunakan untuk mengikat gas karbon dioksida dan juga air untuk membentuk glukosa dan juga gas oksigen. Okey. Jadi faham tak macam mana cahaya memberi kesan terhadap keempat-empat mikroorganisma ni? Okey. Kita tak bincangkan virus sebab virus tak ada kesan secara terus. Okey. Yang ketiga, faktor apa yang mempengaruhi suhu? Suhu optima untuk pertumbuhan mikroorganisme berapa? 35 darjah Celsius hingga 40 darjah Celsius. Paling sesuai sekali berapa darjah Celsius? 37 darjah Celsius lah, lebih kurang macam suhu badan kita. Okay. Tapi dalam julat ni, dalam range ni, dia boleh hidup dengan selesa. Kalau lebih tinggi daripada 40 darjah Celsius, apa jadi dengan mikroorganisme ni? Tak aktif atau mati. Suhu lebih tinggi, bukan suhu lebih rendah. Mati. Ataupun kadang-kadang dia membentuk spora. Kamu kena jaga masih ada mikroorganisme yang hidup dalam lava gunung berapi. Tahu tak lava gunung berapi? Saintis pernah buat kajian apa yang ada dalam lava gunung berapi tu. Mereka pernah jumpa ada mikroorganisme yang hidup dalam tu. Memang sangat tahan, sangat panas lava gunung berapi. Ada mikroorganisme yang masih boleh hidup walaupun air tu mendidih, terutamanya di persekitaran gunung berapi. Di mana kat situ kan ada air panas kan, telaga air panas. Depa kaji ada mikroorganisme, ada juga alga yang hidup dalam tu. Jadi ini adalah penyesuaian khas. Dan kebanyakan mikroorganisme pada suhu yang tinggi dia boleh mati ataupun membentuk spora. Okey. Manakala suhu kalau sangat rendah, apa jadi dengan mikroorganisme? Kalau suhu terlalu rendah, maka mikroorganisme menjadi tidak aktif. Dia mati tak? Tidak aktif. Okey, tidak aktif ni maksudnya dia menjadi dorman, duduk senyap. Dia tak mati. Okey, selepas tu keadaan persekitaran yang sesuai, maka barulah dia hidup semula. Sebab itulah kalau makanan kita, macam mana untuk mengelakkan daripada makanan kita basi? Kita masukkan dalam peti ais. Bila masukkan dalam peti ais, mikroorganisme ada dalam makanan nombor tu? Ada nah. Cuma dia tak aktif. Bila tak aktif, maknanya dia tak boleh merosakkan makanan. Jadi makanan yang disimpan dalam keadaan yang sejuk, maka dia tahan lama sebab tiada tindakan mikroorganisme. Kena ingat, dalam tu masih ada mikroorganisme. Kalau tak mau simpan dalam peti ais, letak tengah panas, kita didihkan semula makanan tu, apa jadi? Mikroorganisme yang mula bertindak tadi, apa jadi dengan dia? Dia akan mati ataupun kadang-kadang membentuk spora semula. Jadi tindakan dia lambatlah daripada keadaan yang tak sesuai, nak bagi jadi keadaan yang sesuai supaya suhu turun, tindakan lambat. Jadi makanan pun boleh tahan lama.
Tapi kalau nak memudahkan kita jangka masa yang lama kita nak simpan makanan, elok disimpan di dalam keadaan yang panas atau keadaan yang sejuk. Kalau kita nak simpan makanan lama, seminggu, 2 minggu, sebulan, elok disimpan dalam keadaan yang panas atau sejuk? Keadaan yang sejuk. Tapi kalau kita nak simpan dari pagi sampai malam ataupun dari malam sampai pagi esok, boleh, sejuk boleh, kita panaskan boleh. Tapi selalunya kita akan memanaskan. Okey? Faham dah? Macam mana? Suhu mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma. Pada suhu 0 darjah Celsius, mikroorganisma tak aktif langsung. 2, 3 darjah Celsius, 4 darjah Celsius, dia mula bangun. 5, 6, 7, 8, 9, 10, dia mula bergerak. 11, 12, 13, 14, dia mula boleh bergerak sikit, mula aktif sikit. 15, 16, 17, 18, dia mula merosakkan makanan ataupun mula bergerak balas dengan persekitaran. Sampai 30 darjah Celsius dia mula nak menjadi aktif. Sampai 35 hingga 40 darjah Celsius dan suhu paling optimum 37 darjah Celsius dia menjadi sangat aktif. Naik lagi 40 darjah Celsius dia mula berada dalam keadaan yang panas, tak apa nak sesuai tapi masih lagi aktif. Sampai naik 50 darjah Celsius, apa jadi? Ada mikroorganisme mati. Dia tengok persekitaran yang terancam, ada mikroorganisme yang mula menukarkan keadaan dia menjadi spora. Ada mikroorganisme yang boleh terus hidup sampai 60, 70, 80, 90, seterusnya keadaan menjadi sangat tidak sesuai. Kena ingat, walaupun dalam keadaan air mendidih, masih ada mikroorganisme yang hidup dalam bentuk spora. Dia membentuk spora. Bukan semua mikroorganisme mati. Sebab tu kadang-kadang makanan kita ni, kita masak sampai mendidih, lepas tu kita tutup, tinggal. Bila kita tutup, maksudnya tak ada bakteria dari luar masuk, betul tak? Kita tinggal, tapi pasal apa? Makanan masih busuk, masih tak elok lagi. Pasal apa? Pasal bukan sebab wap. Pasal masih ada mikroorganisme bakteria dalam tu. Dalam keadaan yang macam mana? Spora. Bila kita biar sejuk, maka spora tu akan bertunas, menetas menjadi mikroorganisme balik. Ada satu keadaan yang sangat tak sesuai, suhu yang sangat ekstrim. Kita akan belajar nanti. Pada suhu 121 darjah Celsius atau lebih tinggi, mikroorganisme, kalau kita panaskan makanan pada suhu ni, kita akan masuk bab pemprosesan makanan. Pada suhu ni, mikroorganisme akan mati dan juga spora juga akan mati. Apa maknanya sekarang? Contohnya, makanan apa yang kalau orang biar tengah dalam keadaan yang biasa sahaja, dia tak akan rosak? Ikan masin. Makanan yang basah, biar dalam keadaan biasa, sehari, 2 hari, seminggu, sebulan, 2 bulan. Makanan dalam tin, contohnya adalah seperti sardin. Pasal apa sardin tak busuk dalam dia? Sebab dia telah dirawat pada suhu 121 darjah Celsius. Sardin kalau tak dirawat pada suhu 121 darjah Celsius, hanya pada 100 darjah Celsius sampai kuah dia mendidih saja, spora dia masih ada, rosaklah nanti. Bila sejuk dalam masa beberapa hari, maka akan rosaklah makanan di dalam tin tu. Faham tak? Jadi kita akan masuk satu tajuk yang khusus, yang ni kita tajuk yang seterusnya. Ada soalan? Suhu paling tinggi tak terhad. Mungkin kalau matahari, teras matahari mungkin 10,000 darjah Celsius.
20,000 darjah Celsius. Suhu paling tinggi tak ada had langsung. Tak terhad. Macam mana? Susu. Okey, ada soalan tanya. Macam susu ke, sayur-sayuran ke, buah-buahan, ada cara perawatan dia. Tapi kita akan masuk tajuk ni secara khusus kemudian. Pemprosesan makanan. Kelak ni apa tajuk lalas. Yang keempat, apa lagi faktor yang mempengaruhi pertumbuhan? pH. Apa yang maksudkan dengan pH? pH dia bermula dari 1 dan diakhiri hingga 14. Dengar. Di mana suhu 1 hingga 7 adalah keadaan berasid. Manakala suhu 7 hingga 14 berada dalam keadaan alkali. Suhu 7 tu sendiri bukan suhu. pH 7 sendiri adalah keadaan neutral. Apa maksudkan dengan neutral? Dia tak berasid, tak beralkali. Dan suhu neutral inilah yang sangat sesuai untuk pertumbuhan mikroorganisma. Ada mikroorganisma, memang kebanyakan mikroorganisma dia sukakan pH neutral kebanyakan. Tetapi ada juga yang boleh hidup pada pH 6. Tak banyak yang hidup pada suhu pH 5. Mungkin 4, 3, 2, 1 mungkin sangat kurang lah. Tapi apa yang perlu kamu faham, keadaan suhu pH yang neutral sangat sesuai untuk pertumbuhan mikroorganisma. 7. Ada yang mikroorganisma masih boleh hidup pada pH 8. Ada sedikit boleh hidup pada pH 9. 10, 11, 12 dan seterusnya mungkin jaranglah. Tapi kita tak nafikan mungkin ada mikroorganisma yang boleh hidup pada keadaan yang ekstrim tu. Faham tak? Okey. Jadi pH 7 rasa apa? Apakah rasa pH 7? Rasa macam mana? Kalau kamu pH 6, 5, 4, 3, 2, 1 itu dikenali sebagai keadaan berasid. Manakala 8, 9, 10, 11, 12, 13 dan 14 pada kita katakan keadaan yang beralkali. Boleh? Okey. Dan yang kelima, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma apa dia? Nutrien. Apa itu nutrien? Apa itu nutrien? Khasiat. Ataupun kita kata sebagai zat. Di atas plastik ni, bakteria boleh tumbuh tak dalam keadaan gini? Kulat boleh tumbuh tak? Pasal apa? Sebab bukan makanan bagi mikroorganisma. Jadi makanan bagi mikroorganisma adalah minta perhatian, akan berada dalam keadaan yang berbeza. Seperti mana kita tengok cara pemakanan tadi, jenis parasit dan juga saprofit. Plastik, parasit ni pada benda hidup atau benda bukan hidup? Benda bukan hidup.
dia dibuat dari petroleum dan bukan sumber makanan bagi mikroorganisme. Apa maknanya? Pernah dengar tak plastik boleh duduk berada dalam tanah 500 hingga 1000 tahun tanpa diuraikan? Pasal apa tak diuraikan? Sebab dia bukan makanan bagi mikroorganisme. Kaca, adakah dia makanan bagi mikroorganisme? Walaupun kamu letak dia 100 tahun dalam tanah, mikroorganisme banyak dalam tanah nak? Tapi kaca boleh reput tak? Ini orang panggil tidak terbiodegradasi. Tidak boleh diuraikan oleh benda-benda hidup yang lain. Kertas boleh diuraikan mikroorganisme dalam masa 3 hingga 4 hari. Kalau tak percaya, ambil sekeping kertas, letakkan dalam tanah, pi korek balik 2-3 hari, tengok dah tak wujud kertas. Sebab apa? Ada mikroorganisme yang menguraikan dia. Kain. Okey. Kain, tengok ada jenis kain kapas. Itu daripada bahan organik. Daripada bahan organik, daripada bahan semula jadi, boleh diuraikan. Kalau kain linen, apa dia kain? Kain jenis kain lincin tu. Kain jenis kain lincin. Yang tu bukan dibuat dari kapas, sebaliknya dibuat secara sintetik. Okey, secara kimia, maka mikroorganisme tak boleh makan dia. Okey. Timbul soalan, kain kapan? Pasal apa kadang-kadang orang yang mati tak rebut? Pasal apa? Pasal apa? Okey, yang tu mungkinlah kita katakan dari segi agama, mungkinlah ada pernyataan dari segi agama yang menyatakan ada mayat-mayat alim ulama ataupun para anbiya yang tak rebut. Tetapi kita bincangkan dari segi sains, mungkin keadaan situ, keadaan mayat tu ditanam tak sesuai untuk pertumbuhan mikroorganisme. Bila tak sesuai, maka tiada perebutan akan berlaku. Mungkin gelak-gelak dah mayat tu kan, mungkin persekitaran tu apa? Tak panas, berasid ataupun beralkali. Tanah tu, pernah dengar tanah masam? Pernah dengar tanah yang beralkali? Okey, tak pernah rasa, balik rasa tanah masam macam mana. Terutamanya kalau tanah masam, contohnya kalau hangpa cari ayak payah, bau pun dah tahu masam kan. Okey. Okey. Alkali contoh ada air kapur. Persekitaran yang tak sesuai untuk pertumbuhan mikroorganisme. Jadi kalau dengar ada kes mayat tak reput, mungkin dari segi agama ada penjelasan dia, dari segi sains, ahli sains akan ada juga penjelasan dia. Pasal apa mayat Firaun tak reput? Okay? Sebab diawet. Dalam dunia kita ni berbagai jenis bahan kimia yang kita panggil sebagai bahan pengawet yang kita gunakan untuk mencegah pertumbuhan mikroorganisme. Jadi kalau bahan kimia ni dia tak membenarkan mikroorganisme hidup, macam manalah benda-benda tadi boleh direbutkan. Sebab tu mayat Firaun tu boleh tahan lama, sebab diawet dengan bahan-bahan tertentu. Saya tak pastilah. Dia katakan ada ni rempah-rempah yang tertentu boleh digunakan untuk mengawet. Dan jangan terkejut kalau orang awet menggunakan gula dan juga garam.
Awet guna gula dan garam. Kalau abang ada ikan kering, ikan talang, biar 10 tahun. Syarat dia masin, betul tak? Biar 10 tahun tak akan berubah bentuk. Organ dia akan rosak lah. Sebab tu kita kata awet bukan reput. Dia kalau sampai ke dalam, dia akan awet. Dia tak akan mereput sebab mikroorganisma tak boleh hidup. Faham tak? Manusia, kalaulah kamu mati esok, katalah orang yang katakan tiba-tiba dia pun tak mau ditanam, kata awet ambil garam, bubur masuk dalam garam. Tapi syarat dalam badan kena ada garam. Sebab kadang-kadang persekitaran yang tak sesuai di luar saja, di dalam masih lagi persekitaran sesuai. Sebab garam tak masuk. Ayam laut masin. Masin tak cukup masin lah untuk mengawet dia. Dia kena garam betul-betul pekat. Tak dengar? Mayat-mayat dalam laut tetap akan reput je. Garam, dengar. Garam dalam air laut cakap air garam lah. Nak awet betul-betul, orang awet ikan kering guna air laut tak? Dia guna garam ketul-ketul itu baru cukup untuk ngawet. Garam kasar kagak halus ke? Garam batu ada ke? Orang gula batu ada. Nanti benda-benda ni okey. Ada juga, dengar. Ada juga orang-orang kaya. Kita melalut dah ni. Orang-orang kaya, dia mati, dia pun tak mau ditanam tau. Dia pun nak buat apa? Bukan kenangan. Dia nak, ada juga, dengar, ada tempat penyimpanan mayat orang telah mati. Di negara-negara moden, mereka simpan dalam cecair nitrogen. Dalam keadaan yang sangat sejuk, mayat tu akan membeku. Dengar. Dan juga mikroorganisma juga akan membeku. Pasal apa? Ni dia tak reput. Sebab keadaan sejuk, dia tak sesuai untuk pertumbuhan mikroorganisma. Pasal apa mereka ni suruh mayat mereka diawet dengan cara macam tu? Nak tengok. Saya bagi RM1. Siapa boleh jawab? Jawab seorang-seorang. Bukan ada. Kajian. Nak tunjukkan cucu-cucu. Tak. Bukan benda faktor utama. Nak tengok bagi anak cucu. Tak mau, memanglah. Pasal apa mereka nak awet tak mau bagi reput? Buat kajian. Untuk mengawet organ tak? Sebenarnya orang kaya ni, ya lah, pasal apa dia pun nak kekal. Bukan dia. Okey. Habis lah, surrender. Sebenarnya mereka mengharapkan sudah. Mereka mengharapkan dengan kajian sains dan teknologi, satu hari nanti mereka berharap orang yang telah mati dapat dihidupkan semula. Jadi, dengar. Bila dia ada ubat tu, kita ada ubat tu, maka mereka akan cuba menggunakan ubat ni terhadap mereka. Dan mereka harapkan mereka boleh hidup semula. Cakap apa? Mereka tak fikir pun kan? Benda ni penting. Tak benar. Mereka mungkin percaya hidup balik dari segi roh saja. Tapi orang yang dia kepercayaan dari segi saintifik. Kalau Indo, saya percaya reincarnation orang panggil. Dan kita melalut banyak ni. Aku boleh keluar
ataupun kita panggil sebagai penjelmaan semula. Yang tu dari segi agama, dengar. Tetapi ramai manusia tak mempercayai agama, dia lebih mempercayakan sains. Jadi dia mengharapkan satu hari nanti manusia akan jumpa ubat ataupun membuat kajian teknologi terbaru untuk menghidupkan semula mayat yang telah mati. Okey. Sekarang pun mungkin tanpa pengetahuan kita, banyak kajian yang telah dibuat untuk cuba menghidupkan mayat yang telah mati. Ada orang pernah buat. Mayat tu dia awet, bukan maksudnya baru mati, lepas tu depa cuba pam darah masuk, darah luar. Tapi benda ni dari segi agama kita percaya, selain daripada badan, ada roh yang menghidupkan satu jasad, betul tak? Sains ni dia tak percaya roh tu. Dan mereka mungkin percaya bahan kimia yang boleh menghidupkan semula sel yang telah mati. Sains dia percaya bila apa mati, sel mati, habis. Mereka kata tak ada. Sains tak percaya roh, pasal apa? Sebab benda bukan boleh diukur, boleh dinampak. Jadi mereka mengharapkan ada bahan-bahan kimia ataupun ubat-ubat yang terbaru yang boleh mengaktifkan semula sel yang telah mati, menghidupkan. Bila mereka percaya sel ni hidup semula, seluruh sel akan hidup semula, manusia akan hidup semula. Sebab tu mereka simpan. Faham tak? Setakat dia tak pernah jadilah. Okey. Okey. Jadi kita dah membincangkan beberapa benda, faktor yang pertumbuhan mikro apa dia yang faktor yang pertama kita bincangkan tadi? Kelembapan. Mikroorganisma suka lembab atau kering? Dia suka keadaan yang lembab, dia tak sukakan keadaan yang kering. Yang kedua, faktor yang kedua, cahaya. Gelap, malap, terang. Mikroorganisma sukakan keadaan yang gelap, mungkin malap, tapi dia tak suka keadaan yang terang. Pasal apa dia tak sukakan keadaan yang terang? Sebab apa dia terjejas? Sebab dia tak sukakan kepanasan, satu. Yang kedua, sinaran ultraviolet tu adalah sejenis sinaran radioaktif yang mana dia boleh membunuh sel. Yang ketiga, apa dia? Okey, semula. Dan kecuali alga, dia perlukan cahaya. Okey. Seterusnya, faktor apa? Suhu. Faktor suhu. Apakah suhu optimum yang sesuai? 35 hingga 40 darjah Celsius. Tapi yang paling sesuai 37 darjah Celsius. Suhu yang tak sesuai berapa? Sejuk, panas. Apa jadi dengan mikroorganisma kalau suhu 100 darjah Celsius?
Kebanyakan mikroorganisma akan mati. Tetapi kalau dia sempat membentuk spora, spora tak akan mati pada suhu 100 darjah Celsius. Jadi untuk membunuh spora kita perlukan suhu berapa? 1 darjah Celsius. Itu yang ketiga. Yang keempat, pH. pH yang sesuai 7. Yang tak sesuai kurang daripada 7 ataupun lebih daripada 7. Kurang daripada 7 ni maksudnya daripada mungkin 6.9, 6.5 dan seterusnya sampai 1 lah. Kalau lebih daripada 7, daripada 7 hingga 14. Tapi 7 ni nak menunjukkan satu angka julat yang menjadi asid dan juga alkali. 7 tu sendiri adalah pH yang kita panggil neutral. Tapi ada mikroorganisme 7.1 dia okey lagi. 7.2 boleh, 3, 4, 7.5, 7.6 mula tak okey. 7.7 ada yang okey, ada tak okey. 7.8, 7.9, 8.0 ada mungkin setengah mikroorganisme boleh tahan, ada yang tak boleh tahan. Macam tu juga dengan suhu yang berasid. 16.9 mikroorganisme boleh tolerate lagi. 16.5 boleh lagi. 6 bulan 4, 6 bulan 3, 6 bulan 2, 6 bulan 1 nak jadi 5 tu, dia 15.9 dan seterusnya tu dia mula duduk tak senang sebab keadaan sudah menjadi berasid. Tapi saya pernah buat ni, pernah jumpa lah kan, antara dikatakan 6.5 hingga 7.5 masih lagi sesuai untuk pertumbuhan mikroorganisma. 6.5 ni dikatakan sebagai ni asid ringan lah, keadaan berasid sebab di bawah 7, tapi masih sesuai lagi untuk mikroorganisma hidup. Macam ni juga alkali ringan, alkali lemah kita panggil dia, masih lagi sesuai. Kalau lebih atau kurang daripada 6.5 lebih daripada 7.5 maka ada mikroorganisme boleh hidup, ada tak boleh hidup, gantung. Semakin berasid, semakin beralkali, semakin tak sesuai. Yang paling sesuai adalah pH 7. Dan yang kelima, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisme adalah nutrien. Benda ni diaplikasikan kepada 4 mikroorganisme: virus, bakteria, protozoa dan kulat. Dan kita tak applykan dia kepada alga. Pasal apa? Sebab alga dia tak mendapatkan makanan dari persekitaran, sebaliknya dia boleh membuat makanan dia sendiri. Jadi saya harap kamu fahamlah objektif kita tadi, mengenal pasti faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma. Ada berapa faktor? 5. Yang pertama, kelembapan, kehadiran air. Yang kedua, kehadiran cahaya. Malam, gelap ataupun terang, boleh tahu kan? Yang ketiga, suhu, panas, sederhana, sejuk. Yang seterusnya, pH, berasid, beralkali ataupun neutral. Dan yang kelima adalah nutrien ataupun sumber makanan. Ada makanan, mikroorganisma boleh hidup. Kalau benda tu bukan makanan dia, maka dia tak akan hidup. Okey, faham semua? Ada apa-apa soalan? Cukup Okey, nanti untuk kelas seterusnya insya-Allah kita akan buat eksperimen. Kelima faktor ni dan macam mana faktor ni boleh mempengaruhi pertumbuhan kulat roti.
Ingat lagi kulat roti? Apa nama saintifik kulat roti? Mukor. M-U-K-O-R. Okey, itu saja untuk hari ini. Assalamualaikum. Lebih